Dalam hidup ini mudah saja, itulah biarlah kita mengasalkan Allah itu dalam segala-galanya yang berkait dengan kehidupan. Petang tadi pun dalam perjalanan ke sini, kalau tuan-tuan pun dengar dalam radio IQ petang tadi, dalam usrah rasa hati petang tadi, dia bincangkan itu juga menjadi asas untuk kita nak mencapai ketenangan hidup. Dia kata kita praktikkan prinsip ataupun falsafah yang Allah bawa dalam ayat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita hari ini bila sebut ayat ini, dia tanya siapa mati tak tak? Ayat itu sebenarnya bukan berkait dengan mati saja, tapi berkait dengan hakikat siapakah kita yang benar. Inna lillah, sesungguhnya kita ini daripada Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita juga akan kembali kepada dia. Jadi kalau kita faham konsep itu tuan, maka itulah yang dia kata ini sebagaimana dibawa kepada kita dua ayat. Afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Ini dalam surah Al-An'am, surah Al-An'am. Dia kata Allah menyebut dalam ayat ini afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islam, orang-orang yang Allah telah lapangkan dada mereka itu kepada Islam, maka mereka berada di atas cahaya daripada Tuhan. Fawailul lil qasiyati qulubuhum, maka neraka wail bagi orang-orang yang keras hati mereka daripada mengingati Allah, dan mereka itu berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi di situ dalam ayat ini kalau kita lihat jelas Allah sebutkan syara Allahu sadrahu lil Islam. Orang-orang yang menerima Islam sebagai cara hidup mereka itu adalah golongan yang telah Allah berikan ketenangan kepada jiwa mereka. Jadi kalau itu konsep kalau kita faham kudu istil dikafah apabila para mufassir membincangkan tentang mafhum daripada ayat tersebut, bila disebut perkataan as-silm itu adalah ciri kepada agama Islam yang dibawa oleh Nabi, iaitulah keselamatan. Di mana ya tuan-tuan, bila kita menerima Islam sebagai cara hidup kita, sebagai pegangan hidup kita, maka kita telah membawa keselamatan dalam kehidupan kita, dan termasuklah keselamatan tersebut ketenangan dalam jiwa kita. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa may yurid an yudilla yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Barang siapa yang diingini ataupun yang diinginkan oleh Allah, mereka itu sesat, maka Allah akan jadikan dada mereka itu dayyqan harajan, dada mereka itu sempit, ka'annama yas'adu fis sama', seolah-olah mereka itu naik ke langit. Dalam ayat ini tuan-tuan, kalau kita tengok dua benda yang saya nak sebut kepada kita. Yang pertama, maksud itu dalam konteks topik yang kita bincangkan. Jadi maknanya orang-orang yang sesat daripada keimanan mereka kepada Allah, sebenarnya mereka ini hidup dalam keadaan tertenang. Contoh boleh tengoklah hari ini kalau kita lihat di kalangan orang bukan Islam kan itu masalah. Kalau kita dalam kalangan masyarakat Islam hari ini di Malaysia ni, dalam konteks Malaysia, dalam generasi muda, kita tengok kita mungkin masalah dadah masalah dadah ni kita katakan masalah jenis dadah murah. Tapi kalau dalam kalangan orang bukan Islam, orang-orang Cina khususnya, mereka bermasalah dengan dadah, tapi dadah orang Cina ni dadah yang mahal. Yang kata pil ecstasy, yang kata macam-macam jenis dadah yang orang-orang Cina juga berhadapan dengan masalah yang kritikal. Kerana apa? Kerana generasi muda mereka berusaha untuk mencari ketenangan dengan menggunakan dadah-dadah tersebut. Yang sebijinya harga sampai RM10, RM15, yang orang Melayu mungkin tak mampu. Jadi orang Melayu ni kena dadah hak murah saja. Okey, jadi dalam ayat ini kesimpulannya kita kata apa? Orang yang kufur, yang sesat daripada jalan Allah itu adalah golongan yang hidup dalam tertekan ataupun dalam kegelisahan. Dan ayat ini juga tuan-tuan, dari segi apa yang kita sebut kepada tuan-tuan, dari segi mukjizat ataupun kita kata al-i'jazul ilmi yang terkandung dalam Al-Quran.
Kerana Quran ni tuan, Tuhan turun 1400 tahun dulu. Pada zaman itu tak ada lagi orang boleh buat pergi eksperimen sains dan sebagainya. Tapi Tuhan kata orang yang sempit dada mereka ini Allah gambarkan seperti mana orang yang naik ke langit. Jadi bila tuan baca balik, suatu Syekh Muzaffar, balik daripada tak tahulah, ada orang kata balik daripada melancong di bulan, di angkasa sebagainya. Tapi yang penting waktu dia balik, waktu dia balik tu tuan-tuan, yang mana ceritanya dia berjumpa dengan Ayah Pei dalam perjalanan itu. Waktu dia nak turun itu, sebab dia tidak menggunakan roket tu tuan-tuan, sebab dia tak menggunakan roket itu, jadi bila dia turun dia pakai kapsul itu. Apa dia cerita bila wartawan tanya keadaan ataupun pengalaman dia turun balik daripada stesen angkasa lepas antarabangsa? Dia kata dia rasa dada jadi macam nak pecah. Sebab apa? Sebab pressure, tertekan bila nak daripada luar atmosfera nak masuk ke dalam kawasan bumi. Jadi itu kita menunjukkan bahawa 1400 tahun dulu Quran dah cerita bahawa bila kita naik ke langit ni, dada kita ni memang akan tertekan ataupun pressure.